Salam sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu akan membincangkan soalan dalam praktis kendiri 9.1a. Jadi di dalam video ini cikgu akan menerangkan pelbagai cara untuk menyenaraikan ruang sampel. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Soalan 1. Dua buah buku dipilih secara rawak daripada sebuah rak buku yang mengandungi dua buah buku sejarah, sebuah buku geografi dan sebuah buku matematik. Jadi biasanya kalau soalan sebegini, cikgu akan melukiskan jadual yang macam ini. Jadi di ruangan yang pertama ini, cikgu akan senaraikan macam ini. Sejarah buku pertama, X1, sejarah buku kedua, S2, geografi, G, dan matematik, M. Dan buku yang kedua yang mungkin dikeluarkan, cikgu akan tulis di bahagian ini. Selepas itu, cikgu akan bagi pangkah di bahagian ini. Jadi kenapa cikgu bagi pangkah di bahagian ini? Sebab apabila sejarah pertama dikeluarkan, saya tidak ada sejarah pertama di rak buku tersebut. Jadi tidak boleh ada jawapan S1, S1. Begitu juga dengan S2, S2, G, G dan MM. Jadi sekarang cikgu akan senaraikan kesudahan yang mungkin. Jadi mungkin buku yang pertama saya dapat ialah S1, buku kedua yang saya dapat ialah S2. Jadi saya tulis macam ini, S1, S2. Jadi mungkin juga buku pertama saya dapat ialah sejarah 1, buku kedua ialah geografi dan seterusnya. Setelah saya melengkapkan jadual, saya akan pindahkan data ini ke dalam bentuk ruang sampel yang macam ini. Soalan 2. Jantina anak bagi keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Jadi kita tahu ada jantina lelaki dan jantina perempuan. Jadi ruang sampel dia mungkin anak pertama lelaki, anak kedua lelaki. Mungkin juga anak pertama perempuan, anak kedua pun perempuan. Mungkin anak pertama lelaki, anak kedua perempuan. Dan mungkin juga anak pertama perempuan, anak kedua lelaki. Jadi ruang sampel adalah macam ini. Soalan 3. Sebiji dadu adil dan sekeping shilling adil di Lampung secara serentak. Jadi untuk soalan ini saya anggap dadu adalah mempunyai angka 1 hingga 6 dan shilling mempunyai gambar dan angka. Jadi selain daripada membuat jadual, anda boleh buat dengan cara ini. Kita mempunyai angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan shilling saya mempunyai gambar dan angka. Jadi saya tulis macam ini. Mungkin kesudahan pertama saya dapat 1 dan gambar. Jadi 1 dan gambar tulis ini. Mungkin juga saya dapat nombor 2 dulu, lepas tu saya dapat gambar. Jadi saya ada 2 gambar. Dan mungkin juga 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, 6 gambar. Jadi mungkin juga nombor pertama cikgu dapat 1, tetapi shilling saya dapat angka. Jadi saya dapat 1 angka. Dan mungkin juga 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka dan 6 angka. Jadi itulah cara kita tuliskan kesudahannya. Soalan keempat. Azhar dan Kaimin bermain maksimum 5 set perlawanan badminton. Pemain yang berjaya memenangi 3 set ialah pemenang. Jadi, dalam perlawanan pertama, mungkin Azhar menang. Mungkin juga Kaimin menang. Dalam perlawanan kedua pula, kita lukis macam ini. Sekiranya perlawanan pertama Azhar sudah menang, perlawanan kedua pula
mungkin Azhar menang atau Kai-Ming menang. Jadi untuk bahagian ini pun sama. Sekiranya perlawanan pertama Kai-Ming menang, perlawanan kedua mungkin Azhar menang atau Kai-Ming menang. Jadi perlawanan ketiga pula macam ini. Dan di sini kalau Azhar menang pada perlawanan pertama, perlawanan kedua pun menang dan perlawanan ketiga pun menang. Jadi dia akan stop di bahagian ini. Jadi Azhar menang ketiga-tiga set. Mungkin juga perlawanan pertama Kai-Ming menang, perlawanan kedua Kai-Ming menang juga, dan ketiga pun dia yang menang. Jadi kalau sudah menang 3 set, tak perlu berlawan lagi. Jadi K. Dan untuk yang lain, belum tentu pemenang, kita akan teruskan. Perlawanan keempat. Kita lukis lagi pokok dia. Sekarang kita cari adakah menang sudah. Ya, kita nampak kita ada AAKA, AKAA, AKKK, KAAA, dan KAKK, KKAK. Dan terdapat juga kemungkinan mereka berlawan sampai perlawanan set ke-5. Jadi, set ke-5 kita lukiskan. Dan kita senaraikan kesudahannya. Jadi, kesudahan dia untuk round sampel adalah macam ini. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap video ini dapat membantu anda untuk memahami macam mana menyenaraikan round sampel dengan cara yang senang. Terima kasih.